Hai, Assalamualaikum, nama aku Danish. Selamat datang ke channel Danish Unbox. Untuk video kali ni, aku akan bercerita pasal electronic shifting. Dan perlu ke ataupun best ke electronic shifting ni? Dan dia kita nampak macam best, tapi sebenarnya kita perlu ke ataupun itu adalah gimmick marketing sahaja? Okey, itu nanti pandai kau nilaikan. Tapi sebelum tu aku akan buat disclaimer dulu. Aku bukan pro rider, aku bukan pro mekanik. Aku hanya orang biasa yang minat sukan basikal lah. Dan kita adalah samalah setaraf. Mungkin kalau kau tanya pro rider ataupun kau tanya pro mekanik, pandangan dia orang lain. Kalau korang tanya yang tak main basikal, dia punya pandangan lain. Jadi kita adalah kawan-kawan. Okey, tapi sebelum tu aku akan cerita dulu pasal dia punya history. Macam mana boleh adanya electronic shifting ni dan sejak bila ada kan electronic shifting ni dan perlu ke sebenarnya? Pada tahun 1990, satu company nama Santua dia keluarkan Santua Beast. Kalau korang biasa main MTB dulu, korang tahulah Santua tu memang famous lah dekat kalangan MTB. Tapi itu untuk MTB. Tapi masa tahun 1992, Mavic dia keluarkan group set Mavic Zap. Mavic Zap ni yang digunakan oleh Chris Boardman pada tahun 1997 dan dia memenangi individual time trial ataupun ITT di Tour de France lah masa tu menggunakan group set Mavic Zap tu. Tapi seterusnya pada tahun 1994 SRAM pula dia dah keluarkan juga group set Speedtronic. Speedtronic ni dia daripada SRAM lah. Lepas tu tahun-tahun seterusnya 1999 Mavic dia keluarkan lagi satu iaitu Magtronic. Jadi Magtronic ni adalah group set elektronik yang kedua lah daripada Mavic sendiri. Tapi dia tak kekalan lama. Itu aku tak tahu lah kenapa kan. Lepas tu pada tahun 2000 start untuk Shimano develop dia punya sistem DI2. Iaitu DI2 tu stands for Digital Integrated Intelligence. Pasal tu DII sebenarnya, tapi I tu jadi 2, DI2. Itulah sebenarnya DI2 tu. Pada tahun 2000 tu dah start dah diorang buat macam Shimano datang dengan DI2. Lepas tu Campagnolo dia datang pula dengan EPS. Datang dengan EPS ataupun dikenali sebagai Electronic Power Shifting lah. Lepas tu juga kita ada group set SRAM. Group set SRAM ni dia lewat sikit. Dia datang ETAP. Dia datang ETAP ni pada tahun 2015 ke 2016 lebih kurang macam tu lah. Itulah serba sedikit lah. Dan sampai sekarang ni dia bertambah baik dan bertambah baik. Tapi macam biasa, ada benda baik, ada benda buruk kan. Jadi setiap teknologi tu memang ada yang benda baik dia, ada benda yang buruk dia lah kan. Dan kita tak boleh adapt lagi dengan benda tu. Okay, jadi ada beberapa best things pasal ni lah electronic shifting ni. Apa yang best dia adalah low effort shifting. Jadi kalau korang shift, dia macam tekan button je, tekan button. Tak perlulah korang nak macam mechanical kau kena serap macam tu kan. Macam dia ada leverage dia banyak lah apa benda semua tu kan. So dia lagi senang lah, jadi simple. Korang effortless lah. Kira tak perlu banyak sangat tenaga yang korang kena buat. Okay, lepas tu juga macam electronic shifting ni, korang boleh ada multiple shifting button. Jadi multiple shifting button ni function dia untuk apa? Function dia korang boleh shift gear dekat tempat-tempat yang berbeza, dalam position yang berbeza. Contohnya macam dekat drop, korang boleh juga ada shifter dekat drop, ataupun orang panggil sprint shifter. Ataupun korang boleh juga bagi yang climber, korang boleh juga pasang dekat top. Jadi dekat top ni korang pasang shifter jugalah. Korang tak perlu nak pegang yang shifter yang sebenar tu lah. Jadi korang ada banyak tempat untuk shift. So senang lah macam tu kan. Itu yang paling best lah bagi aku untuk electronic shifting ni. Lepas tu juga electronic shifting ni dia maintenance dia senang. Jadi macam kau set up sekali je, lepas tu dia terus sub dah siap dah. Dia tak ada nak kabel dia rosak ke, kabel dia fray ke, ataupun kabel dia yang kalau korang pernah tengok mechanical dia selalu kabel dia ada karat lah, ada problem lah. Tapi dekat elektronik kita tak ada benda tu sebab dia menggunakan wire dan ada juga yang menggunakan sistem Bluetooth je. Itu aku rasa satu thumb up juga lah untuk group set elektronik ni. Itu yang paling best juga lah kot. Lepas tu electronic shifting ni dia daripada segi estetik ataupun dari segi kekemasan, dia memang kemas gila. Contohnya macam DI2 kan, korang nak masukkan kabel tu dekat dalam stem tu punya apa benda lah tu kan, spacer apa semua tu kan. Macam SL7 korang boleh masukkan routing dia ikut dalam kan. Dan itu lebih mudah kalau kita gunakan elektronik sebab dia menggunakan wire ataupun macam wireless ETAP tu dia tak menggunakan wire langsung. Jadi dia memang tak ada wire lah, kita tak nampak ada wire. Dan wire-wire dia semua kat dalam. Bila wire dia dekat dalam, dia lalukan wire tu dan wire-wire ni adalah lebih fleksibel lah daripada kabel. Dan dia juga tak menyebabkan geseran sebab dia transmit dia punya input tu melalui signal dan bukannya melalui mechanical. Tapi kekurangan dia pula
adalah juga kekurangan. Biasalah benda-benda semua ada kekurangan, ada baik dia kan. Dan benda yang paling kurang sekali bagi aku adalah dia punya harga. Harga dia memang mahal. Harga dia mahal gila. Contohnya macam SRAM Raid E-Tab. Aku pernah cerita dalam video ni. Aku pernah cerita dalam video tu yang E-Tab ni harga dia dekat 20,000 group set sahaja. Kalau kita set up mechanical, kita dah dapat sebiji basikal lah, siap Durais lah. Untuk 20,000. Faham tak? Gap harga dia sangat-sangat berbeza. Macam kita tengok Durais Di2 jauh sangat beza dengan Durais mechanical. Dan lebih kurang kalau korang nak dapatkan yang harga yang sama, korang mungkin boleh downgrade. Ataupun aku tak tahu lah ni upgrade ke downgrade. Sebab kau pakai Artegra, tapi Artegra tu Di2. Tapi kau juga dalam harga yang sama ataupun slightly lower, korang boleh dapat juga Durais mechanical. So dua-dua pun okey je, bergantung kat korang lah nak minat yang mana kan. Tapi bagi aku berbaloi lah dengan harga dia. Sebab harga dia tu, dia bukannya buat benda tu saja kan. Dia ada R&D, ada research, ada macam-macam lah dia buat. So benda tu adalah worth for money yang korang spend lah. Korang bayar teknologi tu dengan harga yang sepatutnya lah. So kalau dia nak buat murah pun macam tak logik kat sebenarnya. Nanti kalau barang tu buat kat China, nanti korang bising pula OEM lah apalah. Okay, gurau je gurau. Lepas tu ada satu benda kat yang aku paling tak suka. Ni aku macam, ni habit kat lah sebenarnya. Aku jenis tak suka untuk charge tau. Jadi macam kalau meter tu nak kena charge, aku rasa macam ya Allah lecehnya nak charge benda ni kan. Lepas tu kita ada lampu apa semua kan nak charge kan. Banyak sangat benda nak kena charge. So electronic shifting ni korang kena charge. Faham tak? Basikal gear korang kena charge. Jadi contohnya kalau korang nak pergi mana-mana, alamak bateri dia tengah sikit, tapi korang kena charge basikal. Charge basikal. Okay, tapi benda tu taklah teruk sangat. Sebab sekarang ni teknologi dia dah berkembang, dah lagi bagus, dah baik. Dia punya bateri tu boleh tahan sampai berbulan-bulan. Tapi andai kata tiba-tiba bateri tu mati dekat tengah jalan, korang tak ada harapan. Korang ada satu gear je, korang jadi fix gear dah sekarang. Freewheel mati. Tapi dia cuma korang boleh freewheel lah, dia tak ada mati lah. Okay, lagi satu, dia punya kekurangan dia, bagi aku dia berat. Dia lagi berat sebenarnya. Sebab dia memang tak ada kabel. Dia dapat kurangkan weight dengan tak ada kabel. Tapi korang kena ingat, dia masukkan bateri dan juga dia masukkan servo motor. Jadi dengan servo motor, bateri ni semua, sebenarnya derailleur tu sendiri, FD tu sendiri, shifter tu sendiri menjadi lagi berat lah daripada mechanical. So mungkin dalam masa 5-6 tahun lagi kita boleh nampak dah perbezaan dia lagi ringan ke apa semua kan. Tapi buat masa sekarang ni memang kebanyakan electronic shifting ataupun electronic group set dia akan lagi berat lah daripada mechanical lah. Dan itu adalah biasa je. Berat dia pula tak sampai 100 gram pun untuk Di2. Macam Durais mechanical banding dengan Durais Di2, dia punya weight penalty ataupun berat dia tak sampai pun 100 kilo berbeza. Tapi still lah kan, masih lagi yang Durais mechanical tu lagi ringan. Okay, lepas tu juga dia ada kekurangan dia, macam benda tu complicated kalau rosak. Okay, kalau kita tengok kita ada mechanical group set, andai kata ada kabel fray, kita tukar je kabel. Andai kata shifting tu macam tak cantik kan, kita tukar je kabel. Lepas tu andai kata kita boleh tune sendiri apa benda, banyak benda kita boleh troubleshoot sendiri. Tapi kalau electronic shifting, korang susah sikit nak buat macam tu. Mungkin silap dia adalah dekat dia punya servo motor tu, ataupun mungkin silap dia dekat dia punya circuit board, ataupun silap dia dekat dia punya Bluetooth receiver ke. Mungkin silap dia dekat komponen-komponen elektronik macam tu. Dan lagi susah lah untuk korang berhenti tepi jalan, korang nak betul-betulkan. Agak susah benda tu. Lepas tu yang last sekali, aku rasa kekurangan dia juga adalah kadang-kadang dia punya shifter tu tak dapat bagi input dekat dia punya derailleur, dekat dia punya derailleur lah, front derailleur ke rear derailleur ke. Dia kadang-kadang tak dapat bagi input. Jadi kalau tak dapat bagi input, maknanya kau tak boleh shift lah benda tu kan. Ada lagging lah apa semualah kan. Mungkin sebab okay lah, ini sekarang teknologi sekarang, mungkin dalam 5-6 tahun lagi dia akan bertambah baik. Okay lah, aku rasa itu saja yang aku nak share dalam video kali ni. Dan nak kata electronic shifting ni lebih baik pun, ada part-part yang lebih baik. Nak kata mechanical shifting lebih baik pun, ada part-part dia yang lagi baik. Macam biasa ada benda ada kurang ada baik kan. Mungkin korang pandai-pandai lah nilaikan. Tapi personally, aku lagi suka lah guna mechanical shifting. Sebab dia yang paling best dia senang. Lepas tu yang lagi best dia, korang boleh effort yang lebih tu aku sebenarnya suka.
Sebab dia kita rasa macam dia tactile, macam rasa sedap gila. Nak serap naik 2 gear kan. Korang ada rasa lah benda tu. Sebab aku ada pernah agak test SRAM rate ETAP kan. Aku rasa dia macam tekan sikit cek tu, aku rasa macam kurang sikit lah. Mungkin sebab aku yang sendiri tak dapat adapt lah dengan situation. Sebab kita dah biasa guna mechanical kan. Tapi ya bergantung lah. Okey lah, itu saja untuk video kali ni. Semoga bermanfaat bagi korang. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, korang jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan butang loceng. Kalau korang, tapi aku lambat lah. Sepatutnya tadi jangan skip ads. Korang dah skip ads. Tengok balik lagi sekali video ni, okey? Okey, semoga kita berjumpa dalam next video. Assalamualaikum.